Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Chu. Jadi dah lama kita tak bersama, lebih kurang dalam 2-3 minggu macam itulah. Tapi apa khabar semua? Harap semua sihat walafiat. Dalam suasana cuaca kita yang tak menentu sekarang ni, hujan lebat, tengah harinya panas, dan menyebabkan kita banyak yang mengalami demam, batuk-batuk dan sebagainya. Jadi jaga diri masing-masing agar kita dapat mengatasi keadaan cuaca yang ekstrim yang sekarang ni. Bukan saja berlaku dekat negara kita, malah berlaku di seluruh dunia pada masa ini. Itu dikatakan sebagai perubahan iklim. Tapi walau macam mana pun, kita sebagai orang Islam percaya itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada kali ini Pak Chu ingin berkongsi tentang satu topik yang agak sensitif dan juga agak gemar, ataupun orang ramai amat suka dan gemar menceritakan tentang perkara itu, iaitu REE. REE adalah kita panggil sebagai rare earth element ataupun unsur-unsur nadir bumi, di mana dia tu adalah satu elemen ataupun satu bahan mineral yang agak asing ataupun agak sedikit yang berada di dalam bumi ini, tetapi harganya adalah terlampau mahal di dalam market ataupun dalam pasaran dunia terkini. Jadi kalau kita tengok REE ni, apa itu REE? Nanti kalau kita tengok dalam jadual perkalaan unsur atau periodic table tu, dia ada satu tempat di bahagian bawah tu, dia ada 17 elemen semuanya, bermula dari lanthanide, lanthanum, sampailah kepada Pak Chu pun sebenarnya susah nak ingat dia punya REE ni. Panjang, macam-macam nama dia ada. Nama-nama itu adalah berdasarkan daripada siapa yang menjumpai, siapa yang menemui mineral ataupun elemen berkenaan. Jadi dia pun kredit daripada apa seorang yang menemui atau membuat kajian tentang elemen itu diberi kata serta namanya. Sebab itulah nama dia pelik-pelik. Nama yang kita tak pernah, tapi nama Malaysia tak ada lah dalam tu. Maknanya orang Malaysia tak pernah lah orang kata dinobatkan sebagai pengkaji ataupun untuk menemui unsur REE ini. Jadi walau macam mana pun, REE yang sebagaimana yang kita ketahui agak menjadi perhatian bukan saja di Malaysia, malah di seluruh dunia, sebab keperluan semasa yang mana mengatasi daripada teknologi yang ada terkini memerlukan bahan berkenaan, sedangkan bendanya adalah sedikit di dalam kerak bumi kita. Tapi walau sedikit macam mana pun, dia perlu dikeluarkan untuk menghasilkan satu produk yang agak high tech punya teknologi. Dengan kata lain, ini REE itu merupakan satu mineral strategik, dan kerajaan kita pun dah mula sedar bahawa REE ini memang satu benda yang agak diperlukan dan perlu dikeluarkan dan perlu dieksploitkan untuk menjana ekonomi negara. Jadi sebagaimana yang kita ketahui di dalam mesyuarat kanun tanah negara baru-baru ini, Perdana Menteri kita telah mengatakan bahawa REE ini akan bukan sahaja kita jual secara raw atau mesti secara pukal. Apabila kita dah buat ekstrak dan sebagainya, kita jual macam tidak. Sekarang ni mesti dibangunkan di dalam negara kita untuk membuka peluang kepada pakar-pakar tempatan kita untuk mengkaji tentang REE ini ataupun bahan nadir bumi ini. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahawa bahan nadir bumi terbagi pada dua. Dia ada radioaktif, ada non radioaktif. Yang radioaktif tu, kalau di Malaysia ini, apabila hasil daripada kajian yang kita buat, didapati majoriti REE yang ada dekat Malaysia ini adalah non radioaktif. Jadi dengan lain perkataan, kita dapat mengeluarkan jenis-jenis REE itu tanpa sebarang masalah yang melibatkan radioaktiviti dan sebagainya. Jadi bagaimana dengan REE yang di dunia ini? Sebenarnya di dunia ini yang paling banyak mengeluarkan REE ini adalah daripada negara China, dan keduanya daripada Australia, dan banyak lagi daripada negara-negara lain. Tapi itulah majoriti pengeluar utama.
Tapi dan untuk menghasilkan REE ini, untuk melombong REE ini mesti memerlukan kepakaran. Yang ada kepakarannya yang paling banyak adalah daripada negeri China dan juga daripada Australia dan juga daripada Amerika. Jadi mereka inilah yang akan mempelopori industri ini. Bagaimana dengan pakar-pakar daripada tempatan? Sebenarnya kita ada juga pakar-pakar tempatan, tapi tak banyak. Kita tak banyak pakar-pakar yang betul-betul mahir tentang REE ini. Jadi perlulah kerajaan menyuntik satu dana lah untuk kita, untuk menghantar banyak lagi saintis-saintis kita yang ada bright future dalam research ini, untuk meneruskan mendapat ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat dalam REE ini untuk kita jana atau kita bangunkan dalam negara. Jadi bercakap tentang REE ini, apa guna sebenarnya REE ini? Dia banyak guna dia. Banyak guna, terlampau banyak guna dia. Walaupun sedikit, tetapi dia akan memberi kesan yang besar kepada sesuatu industri. Itulah dia mahal. Sebagai contoh dalam industri kita dalam petroleum kita. Petroleum yang kita ambil daripada dalam laut kita tu hitam legam, pekat, dan kemudian kita nak asingkan dia menjadi benzin, menjadi kerosin, menjadi diesel, menjadi petrol dan sebagainya. Itu memerlukan katalis di dalam dia. Katalis inilah menggunakan salah satu daripada elemen REE ini. Jadi kalau tanpa benda ni, memang proses tu akan menjadi satu proses yang panjang. Tapi dengan gunakan katalis ni, dia akan memendekkan proses. Apabila memendekkan proses, maka dia akan menjimatkan tenaga dan menjimatkan banyak masa. Sebab sekarang ni kita adalah perlunya mengeluarkan sesuatu dengan masa yang pendek dan cepat untuk kita menghasilkan sesuatu benda dalam jangka masa yang pendek, untuk kita untuk menghasilkan satu output yang lebih berekonomi. Itulah dia salah satu kegunaannya. Dan banyak lagi lah guna dia, sebab dia ni merupakan satu elemen yang mempunyai suhu yang tinggi dan juga tahap lebur yang tinggi, maka digunakan dalam industri satelit dan sebagainya. Di mana satelit kita tu terletak di suatu zon atmosfera, di mana zon itu adalah mempunyai temperature atau mempunyai suhu yang melebihi 1200 darjah Celsius, dan ini adalah memerlukan elemen-elemen mengenai elemen daripada REE inilah untuk menampung daripada satelit yang kita hantar itu daripada lebur, kan. Sebab panas, kalau hantar dengan suhu, dengan bahan yang dengan tahap lebur yang rendah, maka sampai di sana dah lebur. Ini tak boleh lah, tak boleh berkomunikasi, dan tak guna kita hantar satelit dengan tanpa menggunakan REE ini. Jadi kita tahulah perlombaan persenjataan pun adalah memerlukan REE, dan juga perlombaan daripada electric vehicle atau EV pun memerlukan REE. Jadi segala-galanya diperlukan. Jadi macam mana dengan konsep kita di Malaysia ni? Adakah kita banyak terdapatnya REE di Malaysia? Tapi kalau boleh ikut rekod kita ada banyak betul, trilion kan dia punya bahan dia. Maknanya kalau betul-betul itu menjadi satu kenyataan, akan menjadi satu sumber atau akan menjadikan satu hasil negara yang agak mantap untuk masa hadapan. Jadi sebenarnya REE ini mana datang dia? Yang paling banyak sekali REE ini adalah, yang paling dominan adalah di dalam batuan granit, tetapi bukan dalam batu tu memang ada batu granit yang keras tu, memang ada REE dalam tu, tapi kita tak boleh nak ekstrak, tak ada ekonomi dia. Yang paling utama sekali apabila batu granit berkenaan, dia mengalami proses luluh hawa. Luluh hawa ni adalah pereputan, ataupun kalau bahasa Indonesia dia panggil melaku benda tu adalah akan menjadi satu daripada batu akan menjadi tanah. Jadi mineral yang ada di dalam granit itu, sebagai contoh feldspar, akan menjadi clay mineral ataupun menjadi lempung, dan kemudian kuat sangatnya akan menjadi pasir di
di dalam lapisan tanah in situ atau tanah penutup granit hasil daripada proses luluh hawa. Jadi apabila berlakunya proses berkenaan, REE ini akan ada terjerap ataupun ada yang memang ada dalam batu masuk tersimpan di dalam clay, di dalam lempung yang ada di dalam tanah tu. Jadi macam mana cara nak proses, jadi kira dalam clay tu, maknanya kalau kita di Malaysia ni, kita ada granit, kita start daripada Johor sampailah ke Perlis. Kita ada granit dia, kita panggil dia granit Banjaran Besar atau granit Banjaran Titiwangsa. Berapa besar granit yang kita ada dekat Malaysia ni, kita ada lebih kurang 2/3 batuannya adalah daripada granit. Jadi kita dari segi itu, kalau kita buat betul-betul, kita buat rough calculation, memang kita ada banyak lah. Sebab kita kawasan tropika merupakan kawasan di mana hujan dan panasnya adalah berlaku secara berkala di tempat kita ni, maka berlakunya proses luluh hawa yang agak tinggi dan granit yang ada itu mengalami proses luluh hawa. Sebab itulah kita ada tanah penutup granit itu memang tebal-tebal tanah penutupnya. Jadi lebih kurang dalam, kalau kita sebagai contoh roughly lah, dalam penutup yang ada dekat Malaysia lebih kurang 20 meter 30 meter tebal dia. Jadi kalau sekiranya kita ekstrak REE dalam tanah penutup ini, kemungkinan itu akan menjana hasil yang tinggi kepada negara. Tetapi walau macam mana pun, kajian secara terperinci yang lebih mesra alam perlu dijalankan. Bukan sembrono yang kita masuk dan kemudian kita buat secara, orang kata buat secara tanpa kajian dan lebih terperinci. Jadi kita kena buat dengan lain perkataan, proses untuk ekstrak REE ini adalah yang paling tepat, paling cepat dan juga paling berkesan sekali adalah secara leaching, ataupun kita inject chemical atau bahan kimia di dalam tanah, dan kemudian akan biarkan bahan kimia itu menyerap dan kemudian macam seolah dia tangkap semua elemen-elemen REE tadi, dan kemudian dia turun ke bawah secara graviti, dan kemudian akan adalah satu proses untuk, ataupun satu pipe, ataupun dia ada satu horizontal drain dia, ataupun satu penjerap dia, perangkap dia secara dibina secara horizontal atau secara mendata, dan kemudian semua bahan-bahan itu, bahan-bahan cecair tadi yang telah melalui clay dan juga bahan-bahan regolis ataupun bahan tanah tadi, maka akan masuk di dalam drain tadi ataupun dalam longkang yang disediakan. Maka itulah sebagai satu kolektor untuk menjerap REE. Jadi proses selanjutnya adalah memang akan berlaku sedemikianlah. Ini proses pelarutan, itulah yang menyebabkan kita boleh kumpulkan REE yang ada. Itu adalah salah satu daripada teknologi yang terkini yang ada untuk mengambil kita punya REE di dalam tanah hasil daripada luluh hawa granit. Jadi proses selanjutnya itulah yang memerlukan satu kepakaran yang lebih tinggi, dan kemudian kita perlukan saintis-saintis yang berkelayakan untuk melakukan pengekstrakan dan sebagainya. Jadi dengan kata lain, dekat universiti-universiti yang kita ada dekat Malaysia ini atau pusat-pusat penyelidikan perlu sekarang ni tengah dalam proses membentuk atau membentuk satu kumpulan-kumpulan kerja ke arah yang kerajaan inginkan. Jadi itulah yang Pak Cu harapkan, bahawa kita di Malaysia ini, walaupun kita rasa kita banyak REE, tetapi buatlah secara sustainable development, bukan secara orang kata curi-curi sana curi sini. Tak boleh. Kita kena buat secara apa yang disarankan oleh kerajaan, dengan prosedur, dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi sehingga kalau sekiranya kita tidak membuat sebagaimana yang diharapkan oleh kerajaan, maka satu hari nanti akan dikuatiri akan berlaku satu fenomena pencemaran dan sebagainya. Itulah yang kita tidak inginkan akan berlaku kepada generasi yang akan datang. Jadi kita mengejar REE untuk kepentingan negara, untuk kemajuan negara, untuk mendapatkan dana daripada negara, tetapi jangan lupa kita kena jaga dan kita kena pelihara
alam sekitar kita supaya tidak musnah dan juga dapat ditatapi oleh generasi yang akan datang. Jadi yang satu lagi yang Pak Chu baru-baru dapat tahulah bahawa RAE ini juga boleh kita dapat daripada fly ash. Fly ash ini adalah daripada pembakaran arang batu daripada jana kuasa elektrik untuk menjana elektrik. Daripada debu-debu yang hasil daripada pembakaran itu boleh diekstrak juga untuk RAE. Dikatakan begitu. Maknanya kita akan boleh guna pakai lagi lah, bukan sahaja kita buang begitu saja dia punya debu hasil daripada hasil daripada pembakaran arang batu, tetapi kita boleh guna, kita boleh extract RAE, dan kemudian bila lepas pada extraction kita boleh juga gunalah abu itu sebagai lightweight concrete dan sebagainya. Itulah orang kata teknologi yang kita ada, kita boleh guna pakai segala-galanya, kita ambil dalam negara kita guna dalam negara kita secara maksimum, dan kemudian kita akan jana pendapatan kepada negara tanpa kita ketirisan daripada pertukaran kepada negara luar. Jadi itu sajalah yang dapat saya kongsi pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.